اختفت منه البذور مثل حسن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Bismillah, ma sya'allah, la quwwata illa billahi ma sya'allah. Kullu ni'matin minallahi ma sya'allah. Al-khairu kulluhu biyadillahi ma sya'allah. La yasrifu su'a illallah. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini alhamdulillah dapat sama-sama kita kembali untuk meneruskan pengajian kita dengan menggunakan kitab Riyadhus Shalihin daripada karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung pada malam ini pada bab yang ke-23 berkenaan dengan bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bab amar ma'ruf nahi munkar. Okey. Kita sambung pada hadis yang hadis yang ke-7. Baik, hadis yang ke-7. As-sabi' an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa fi at-turuqat faqalu ya Rasulullah ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza abaitum illa al-majlisa fa'atu at-tariqa haqqahu. Qal wa ma haqqat tariq wa ma haqqut tariqi ya Rasulullah. Qala raddul basri wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Muttafaqun alaih. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, sabda Nabi, iyyakum wal julusa fit turuqat. Jangan sekali-kali kamu duduk di pinggir-pinggir jalan. Nabi larang, iyyakum, jangan sekali-kali kamu duduk di pinggir jalan. Maksud duduk di pinggir jalan ni apa? Lepak tepi jalan. Rupanya budaya lepak bukan zaman kita, daripada zaman Nabi dah ada lepak. Bukan lol. Rupanya orang yang melepak di tepi jalan, kan lepak selalu di tepi jalan, tu rupanya budaya tersebut dah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi tengok pemuda-pemuda yang duduk lepak-lepak di tepi jalan, cuma tak ada gitar lah time tu.
Lepak sembang. Lepak ni sembang kosong. Sembang orang cerita, kubu cerita, sembang yang kita kata yang benda-benda yang lara. Jadi bila Nabi tengok keadaan mereka, Nabi main, Nabi tegur. Kata Nabi, iyyakum wal julus fi turqat. Jangan sekali-kali kamu duduk di pinggir-pinggir jalan. Baik. Faqalu, lalu sahabat-sahabat pemuda-pemuda ni bila Nabi tegur macam tu, mereka pun tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma lana min majalisi nabudin. Kami tidak ada tempat untuk nak bersembang-sembang. Majlis tu maksudnya tempat sembang, tempat duduk untuk berborak-borak. Tak ada tempat. Selain tepi jalan lah, duduk rumah, mak halau. Sembang dengan kawan kan, mak tak bagi. Pergi duduk tak lain, duduk masjid, tempat orang ibadah. Jadi nak lepak di mana? Budak-budak muda lepak di tepi jalan. Jadi mereka jawab kepada Nabi, wahai Rasulullah, kami tidak ada tempat. Tak ada tempat untuk nak duduk buat majlis lepak-lepak kami ni. Baik, majlis sembang-sembang. Dan tahaddatsu fiha, untuk kami bersembang-sembang pada majlis tersebut. Baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun menjawab. Rasulullah jawab. Nabi ni tak larang ni bukanlah tak boleh terus. Maksud tak boleh bukanlah lepak tu satu benda yang haram. Iyyakum di sini jangan sekali-kali, maksudnya jangan tu bukanlah satu perkara yang haram, buat tu dosa dah. Tapi tidak tak beradab. Kan kita tengok budak-budak lepak tak beradab. Sebab apa tak beradab? Sebab mereka tak buat benda ni. Benda ni. Sebab tu Nabi sebut bila mereka sahabat-sahabat yang pemuda-pemuda ni bagi tahu pada Nabi, merayu pada Nabi, kami tak ada tempat lain melainkan di tepi jalan ni lah, nak sembang-sembang pun. Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza abaitum illa al majlisa fa'atu tariqa haqqahu. Baik, kata Nabi, jika kamu enggan, maksudnya tak mau kita kata apa, tak mau pi daripada tempat lepak ni, nak tetap nak lepak juga, illa al majlisa, melainkan nak berborak-borak, nak duduk di sini juga, maka ada perkara yang kamu kena buat. Nak lepak boleh, tapi ada benda yang kena jaga. Bukanlah haram tu lepak tak. Ada benda kena jaga. Kita pun kalau tengok orang muda duduk lepak di jalan, boleh nak lepak, bukan tak boleh. Kita jaga benda ni. Apa dia? Kata Nabi, fa'atu tariqa haqqahu. Maka kamu kena bagi kepada jalan itu, pada laluan itu hak dia. Laluan, kamu kan, kita kan lepak tepi jalan. Okey. Di laluan itu, di jalanan itu ada hak yang kita kena tunaikan. Tak boleh lepak saja-saja. Ada hak dia. Kalau tak lakukan hak ini, kalau tak tunaikan hak ni, kata Nabi, tak payah lepak lah, pergi balik rumah. Senang. Sebab apa? Tak beradab. Okey. Apa hak dia? Qalu. Mereka pun tanya. Sahabat pemuda-pemuda ni tanya. Qalu. Wa ma haqqa tariqi ya Rasulullah. Apa dia hak jalan itu, wahai Rasulullah? Hak yang kami kena tunaikan pada jalan ni, kalau kami nak lepak ni, apa dia? Baik. Qala, lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, hak yang pertama yang mereka kena buat ketika mereka nak berlepak di tepi jalan, ghaddul basar, kena tundukkan pandangan. Kan? Selalu lepak siapa? Orang lelaki lah kan. Perempuan dia tak lepak. Susah nak tengok, ada tapi tak banyak yang lepak lagi. Jadi pertama Nabi pesan, bila lepak, benda pertama, adat pertama yang kena jaga, ghaddul basar, kena rendahkan pandangan. Maksud dia, jangan tu tengok orang kata, lepak orang tengok tu, dia tu lalu tengok, tak buat perempuan lagi, dia suruh tengok. Itu yang berlaku pada ada orang yang duduk lepak, anak muda kita. Bila ada siapa lalu, dia akan tengok. Maksud Nabi, jangan tengok, ghaddul basar. Pertama, kena rendahkan pandangan, tundukkan pandangan. Jangan tengok orang ikut suka. Bukan sahaja perempuan je, tengok siapa-siapa pun. Lepas tu dia ni lah, dia kita kata pun membawang. Tengok, oh dia ni mesti sekian. Dulu dia jadi bawa mulut, kan, boleh jadi fitnah dan sebagainya. Jadi benda pertama, ghaddul basar, kena jaga pandangan. Okey. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kaffu al-adha. Kafful al-adha. Maksud dia, jangan kita kata kaful atau ni, jangan menyakiti kita kata orang yang lalu lalang di depan tadi, di jalanan tadi. Tak boleh menyakiti, tak boleh kacau. Kaful atau jangan ganggu orang yang lalu lalang. Kita dah duduk di jalanan yang bukan jalan kita pun,
Bukan jalan puak kita pun, bukan rumah kita pun, jalan hak bersama. Dah lah kita duduk di situ, kita kacau orang pula. Siapa dulu kita kacau? Kita, kalau orang lelaki ni dia mengorak perempuan dan sebagainya lah, ataupun dia kacau siapa yang dia rasa dia nak kacau, maka itu keluar daripada adab Islam. Jadi benda kedua yang kena jaga adalah tidak boleh menyakiti orang yang lalu lalang. Yang ketiga, kata Nabi SAW, waraddus salam. Raddus salam apa? Kena jawab salam. Bukan bagi salam. Kata sebagian hadis lagi, dalam satu lafaz yang lain katanya kena bagi salam. Yang ni kata jawab salam. Sebab apa? Bila orang lalu lalang, selalunya orang akan bagi salam, Assalamualaikum. Kan, Assalamualaikum. Maka ketika itu kumpulan yang duduk lepak-lepak ni wajib bagi salam. Bagi salam wajib. Bagi salam wajib. Bagi salam, jawab salam wajib, bagi salam sunnah. Kalau kita jalan dengan orang tak bagi salam pun tak apa, tapi digalakkan bagi salam. Kan hadis Nabi, sebarkan salam, sunnah, dapat pahala. Tapi orang yang tak menjawab salam ketika diberi salam kepada dia, berdosa hukum dia kalau dia tak jawab. Dosa. Sebab tu kena jawab. Sebab hukum dia wajib jawab salam, wajib bagi salam sunnah. Okey, baik. Itu hak yang ketiga. Hak yang keempat yang perlu ditunaikan oleh orang yang duduk, yang bersembang di jalanan ini, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ni yang buat tajuk kepada bab kita ni. Kata Nabi yang keempatnya, duduk di jalan kamu kena al amru bil ma'ruf, kena suruh, kena ajak kepada kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, dan larang daripada melakukan kemungkaran. Ni duduk di jalan ni, walaupun kita duduk lepak-lepak, tapi tugas kita sebagai seorang Islam yang mana wajib kena ajak orang buat baik dan cegah daripada larang daripada kemungkaran. Kalau tengok ada kemungkaran, kita yang duduk lepak tu lah kena ditegur, ataupun kita ajak orang buat baik. Contohnya sekarang dah waktu sembahyang, jom kita pergi sembahyang. Ni dah orang azan pun tak azan ke, dia lepak situ lah. Jadi patutnya kita Nabi suruh kita buat, ajak orang buat baik dan cegah kemungkaran, kita pula yang buat kemungkaran. Jadi 4 adab ini ataupun hak yang perlu kita tunaikan di jalan ni kena tunaikan lah. Kalau kita berada di jalan, tak semestinya kena lepak baru kita tunaikan, tak. Kita duduk di jalan saja pun hak jalan ini kita kena tunaikan. Yang pertama, rendahkan pandangan kita. Yang kedua, tidak boleh menyakiti orang yang lalu lalang. Yang ketiga, kena jawab salam. Yang keempat, kena ajak kepada kebaikan dan larang daripada kemungkaran. Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi kesimpulan daripada hadis ini, sebagai orang yang duduk di jalanan, kita kena menghormati jalan tersebut dan juga kena laksanakan hak-hak yang perlu kepada jalan tersebut dan juga hak-hak umum yang ada di laluan tersebut. Dan bagi jalan yang kita duduk tadi ini, ada hak-hak yang lain yang Islam suruh buat, yang disebut dalam hadis yang lain. Tadi kita sebut satu hadis, rendahkan pandangan, tak boleh menyakiti orang, jawab salam dan juga suruh baik, buat kebaikan dan juga larang daripada kemungkaran. Ada hadis yang lain juga menyebutkan ihsanul kalam, kena bercakap yang baik-baik. Duduk di jalan ni kena cakap yang baik-baik, tak boleh mencarut. Kalau duduk jalan tu cakap kasar, dia cakap mencarut, dia kutuk orang dan sebagainya, itu tak boleh. Itu salah satu menyalahi adab-adab dalam Islam. Dan apa lagi, wal muawanatu 'alal hamli liman kana 'ajizan anhu, kena membantu orang-orang yang lemah, dia untuk angkat barang. Pun ada makcik ke nak lalu angkat barang tak larat ataupun nak lintas jalan, maka tu tanggungjawab siapa? Tanggungjawab orang duduk sembang kat tepi jalan tu lah, tanggungjawab mesti kena laksanakan. Kalau tidak, kata Nabi, lebih baik tak payah duduk tepi jalan. Kalau nak sembang juga, ini tunaikan hak yang ni. Dan apa lagi? I'anatul mazlum wa ighathatil malhum. Baik, kena bantu orang-orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi di jalan, mungkinlah ada orang siapa-siapa pencuri ke perompak ke, peragut ke, maka bila nampak, maka tugas siapa? Tugas kita yang duduk lepak tepi jalan. Jadi orang tak akan pandang hina kepada orang yang lepak. Bukan saya suruh lepak lah. Yang kata kalau nak lepak juga, itulah
Itulah, tak semestinya lepak tu kita orang muda saja, kadang orang tua pun kadang-kadang di tepi jalan kan, tepi jalan ni kadang duk sembang petang-petang. Maka kena jaga hak-hak jalan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa lagi hak dia dalam hadis lain? Hak jalan ini irsyadud dhal, tunjuk jalan kepada orang yang sesat. Itu pun tugas kita sebagai orang yang duduk bersembang di tepi jalan. Wa tashmitul atis, dan kata ulama lagi, tambah lagi, tashmit al-atis, berdoa jika ada orang yang bersin kan. Apa dia orang bersin cium, kata apa kan, yarhamka yarhamkallah, yarhamkallah, semoga Allah merahmati kamu, yahdikumullah. Dia adalah orang yang bersin tu dia kena alhamdulillah, orang yang dengar kena yarhamkallah. Bila dia dah doa, maka orang yang bersin tadi kena doa balik kepada orang yang doa kepada dia, yahdikallah ataupun yahdikumullah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan ini, laluan umum ini adalah milik umum, milik semua masyarakat, bukan milik bukan seseorang boleh kontrol ataupun memonopoli jalan tersebut. Jadi dia kena hormat setiap jalan-jalan yang ada. Dia duduk di situ, maka dia hormati dan tunaikan hak dia sebagai seorang muslim untuk menyebarkan dakwah dan akhlak dan adab Islam di jalan. Jadi nak menyebarkan dakwah bukan saja kena pergi masjid, bukan saja pergi mengajar, tak. Di mana-mana saja boleh. Di tepi jalan pun kita boleh tunjukkan dakwah kita, akhlak Islam kepada semua golongan masyarakat. Baik. Hadis yang ke-8. As-Samin, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahab fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu wa qala ya'midu ahadukum ila hamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi faqila lirrajuli ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh khatamaka ittafi' bih qala la wallahi la akhudhuhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Hadis ke-8 daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari baginda tengok khataman min dhahab, satu bentuk cincin yang diperbuat daripada emas, fi yadi rajulin, di tangan seseorang. Ada seorang tu seorang lelaki. Seorang lelaki pakai cincin emas. Nabi nampak. Bila Nabi nampak, fanaza'ahu fatarahu, lalu Nabi ambil jari dia, tangan tadi, Nabi buang. Naza'ahu, buang daripada tangan dia, dan Nabi campakkan cincin tersebut. Orang lelaki, dalam hukum Islam, lelaki tak boleh pakai mah dan sutra, tak boleh. Hatta kan buat tempat, kita kata apa, balut kosyen yang dibuat sutra, kalau tilam tempat tidur buat sutra pun, orang lelaki tak boleh tidur. Perempuan tak apa. Perempuan sutra boleh, mah boleh. Lelaki mah tak boleh. Hatta kan bukan kata cincin mah, gelang mah, jam mah pun tak boleh. Ada mah sikit-sikit pun tak boleh. Kan kadang jam Rolex ke apa kan, dia ada mah, dia ada ketelan mah yang kecil tu, itu yang mahal tu, harga ribu-ribu tu, pun tak boleh. Habaklah hukum mana pun tak boleh. Hukum dia haram bagi orang lelaki. Sebab apa? Sebab perempuan boleh, lelaki tak boleh. Orang lelaki itu tak adil lah. Perempuan boleh, lelaki tak boleh. Sebab apa? Sebab berbeza tujuan wanita dan lelaki pakai emas tak sama. Orang perempuan pakai emas tujuannya untuk apa? Untuk berhias-hias, untuk nak pergi nampak cantik, itu tak ada masalah. Itu memang sifat perempuan. Orang lelaki pakai emas tujuan untuk apa? Bukan nak pergi nampak cantik, tapi untuk bermegah-megah, untuk bersombong-sombong. Lihatlah emas aku. Bukan kata gelang emas semua. Cawan daripada emas pun tak boleh. Apa-apa yang berkaitan dengan emas. Begitu juga sutra. Orang dulu-dulu, orang dulu-dulu, raja ke apa, ke maharaja ke apa, mereka pakai baju sutra yang diperbuat dengan sutra. Tujuan untuk apa? Untuk bermegah-megah, untuk bersombong. Tengok baju aku, tengok. Maka kerana ada sifat sombong tadi, maka Allah Ta'ala kan, Nabi kan ada sebut, barang siapa yang ada sedikit sifat sombong daripada diri dia, tak akan masuk syurga. Maka kerana ada sombong tadi, maka menyebabkan haram hukumnya mah
dan juga sutera tu dipakai oleh kaum lelaki. Kerana kita pakai bukan untuk nak bagi nampak cantik, tapi nak bagi sebab tu beli jam beribu-ribu. Tengok jam aku ada apa, ada mah. Perempuan dah dia tak tunjuk pakai mah bagi cantik lah. Dia tak cantik lah. Beza. Lelaki dah cantik dah jam saya ada. Dia tak tengok hebat dah jam aku ada mah dalam ni, tengok berapa ribu dia cerita pula. Maka tujuan kita tak sama dengan golongan wanita. Perempuan pakai tak apa, tak masalah. Tapi lelaki mah dan sutera tujuan kita pakai hanya untuk bermegah-megah. Maka kerana untuk megah-megah tadi diharamkan kepada orang lelaki. Baik. Lalu bila Nabi dapat cincin, Nabi rabut daripada dia dan Nabi tarah, Nabi buang cincin ini. Wa qala, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'midu ahadukum ila hamratin min nar fayaj'aluha fi yadihi. Ada salah seorang daripada kamu yang sengaja mengambil bara daripada api lalu dijadikan dia ataupun dia memakai di tangannya. So dia cincin mah tadi ni diibaratkan sebagai bara api neraka yang diambil dan dipakaikan di jari orang lelaki. Dianggap sebab apa? Sebab hukum dia haram. Baik, kata Nabi hanya perli, Nabi hanya menyindir macam tu je. Nabi kata ada kalangan kamu yang sengaja ambil bara api daripada api neraka ni lalu dia memakaikan di tangannya. Baik. Faqila lirrajuli ba'da ma dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat-sahabat lain bila dah kata kepada lelaki ni tadi, lelaki yang dirampas, diambil, dibuang cincin daripada tangan dia kemudian dibaling oleh Nabi, ba'da ma dhahaba Rasulullah. Dia kata setelah Nabi dah pergi, Nabi pun dah pergi daripada tempat tu, mereka pun kata khuz khatamaka ittafi' bih. Ambillah cincin kamu. Nabi baling tadi tentulah. Kalau baling pinjam je lah, tentu ya. Ambillah cincin kamu, ittafi' biha. Buatlah manfaat, ambillah untuk gunakan untuk manfaat. Nak jual ke, nak buat bagaimana dapat duit, boleh, tak ada masalah. Ambillah, jual ke apa, pakai tak boleh. Kata sahabat lain, ambillah, tak ada masalah. Kamu haram pakai saja, tapi nak guna untuk lebur, nak pergi jual, tak ada masalah apa. Ambillah, ittafi' bih. Ambil, gunakan dia, jadikan dia sebagai manfaat. Qala, lalu apa kata lelaki ni tadi? Lelaki sahabat ni yang Rasulullah ambil cincin daripada tangan dia dan campur. Dia kata apa? La wallahi. Tidak, demi Allah. Sumpah aku tak mau ambil. Sumpah tak mau ambil. Sebab apa? La akhuduhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak akan ambil cincin yang Nabi buang tadi selama-lamanya. Tak akan ambil. Bukan dia merajuk. Saya tak merajuk lah tu kan. Tak. Bukan dia merajuk. Tapi kerana cincin tu Nabi buang, Nabi tak suka, maka dia pun tak suka juga. Maksudnya ketaatan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tahap tu. Kalau Nabi balik, maksudnya Nabi tak suka, walaupun halal dijual, dia tetap tak akan ambil. Biar tak mau. Siapa nak ambil? Begitulah. Maksudnya dia tak mau pegang. Sebab apa? Nabi buang. Soalnya Nabi benci, maka sahabat pun kena benci. Macam tu. Bila Nabi benci, setiap perkara yang Nabi tak suka, sahabat-sahabat akan turut tak suka. Kita setakat Allah tunggu tak suka. Tak ada masalah pun, orang lain boleh buat. Tak ada masalah. Dia ni je tak suka kan. Aku tak ada masalah kan. Kalau kita macam tu. Sahabat, walaupun benda tu boleh diguna, boleh ambil. Intafi'abi. Boleh digunakan manfaat cincin tadi, dijual ke apa. Tapi dia tak mau ambil sebab apa? Nabi dah balik. Seolah-olah tak berkat. Kalau dapat duit daripada cincin tu, seolah-olah tidak ada keberkatan. Kenapa? Nabi baling cincin tu. Cincin tu tak salah pun. Yang salah bila dia pakai. Pakai pun salah. Tak pakai tak salah apa, tak haram. Nabi larang apa? Pakai, bukan larang jual beli. Nak jual, nak buat apa? Boleh, nak bagi kat bini apa? Tak ada masalah apa. Jadi kesimpulan daripada hadis ni, yang pertamanya adalah menghilangkan kemungkaran dengan tangan bagi orang yang mampu. Maksudnya menghilangkan, maksudnya kita kata mencegah kemungkaran bagi orang yang mampu mencegah dengan kemampuannya, ikut kemampuannya. So, kemampuan ni saya dah sebut hari itu 2 bulan lepas lah, hari itu pun 2 bulan lepas lah. Setiap kemungkaran yang nak dicegah ni mengikut mereka. Kalau seseorang itu dia boleh mencegah dengan tangan, kuasa lah maksudnya, maka dia kena cegah dengan tangan. Dia tak boleh duduk di peringkat bawah, tak boleh. Kalau dia ada kuasa, maka dia wajib, bukan dia mesti wajib kena cegah dengan kekuasaan. Contohnya, dia pemimpin, dia ketua kampung, dia ketua keluarga, dia Perdana Menteri, dia Presiden, dia Raja. Maka mereka itu ada kuasa, maka dia kena
cegah kemungkaran dengan kuasa yang mereka ada. Dia tak boleh kata tak apalah saya ambil peringkat kedua lah, saya nasihat dah. Tak boleh. Yang nasihat saja orang yang tak ada kuasa. Contohnya orang ustaz-ustaz, tuan guru, mereka ini tidak berkuasa untuk mencegah kemungkaran, tapi mereka boleh menggunakan lidah mereka. Kan fa'illah yastati' fa bi lisanihi, perkara yang kedua. Pertama kena dengan biyadihi, yang kedua fa'illah yastati' fa bi lisanihi, dengan lidah. Siapa golongan yang boleh dengan lidah? Golongan yang boleh bercakap, yang mampu orang kata-kata dia didengari. Kalau orang tak boleh ikut dia, maka dia ketika itu dia mesti wajib kena cegah kemungkaran dengan lidah dia. Dan kalau tak mampu juga, biqalbihi, dengan hati dia. Bagi orang yang awam, orang nak nasihat aku, orang tak dengar cakap aku, orang pun tak kenal aku ni siapa, orang kampung je, orang tak ada apa, cakap pun tak erti. Jadi maka ketika tu puasa tak ada cakap tak pandai, maka dia cukup ingkar dengan hati dia. Ketika iman tu selemah-lemah iman. Jadi orang yang mampu mencegah dengan tangan, maka dia kena cegah dengan tangan. Sesudah kuasa lah, maka dia kena guna kuasa. Sebab Nabi tadi ada kuasa. Nabi pertama dia Nabi, kedua dia memang pemimpin negara kan. Dia negara kerajaan Madinah. Nabi kira ketua lah, kira raja lah, tapi tak ada muat pangkat raja tu sebab dia ada Nabi lah, dan dia lah pemimpin. Jadi Nabi mampu dengan kuasa, maka Nabi ambil cabut daripada cawan kawan tu, sebab Nabi berkuasa, mampu. Sahabat-sahabat ni mungkin tak boleh buat. Sebab apa? Mereka tidak berkuasa. Mungkin boleh nasihat pun, tapi Nabi mampu buang dan Nabi paling selesai. Maka kita pun sama, jika ada kuasa ni jangan tunggu jadi menteri, memang tak ada jadilah. Kuasa kita lah. Kalau dia rumah, kita ketua keluarga, maka anak-anak kita yang buat kemungkaran, kita kena cegah dengan kuasa yang kita ada. Isteri kita buat kemungkaran, kita kena cegah dengan kuasa kita yang kita ada. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-9. التاسع عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم. Daripada Abi Sa'id Hasan Al-Basri bahwasanya Aiz seorang sahabat, Aiz bin Amr bin Hilal Al-Muzni, seorang sahabat yang bersama-sama dengan Nabi dalam peperangan Hudaybiyah, dan beliau juga orang yang membaiat dalam bai'atul ridwan di bawah pokok peristiwa yang sama. Hudaybiyah pun di situ, bai'atul ridwan pun di Hudaybiyah juga ada berlaku di situ, tahun yang ke-6 Hijriah kalau tak salah saya, 6 ataupun 7 atau ke-6 tu. Dan dia tinggal di Basrah, Iraq, dan dia buat rumah di sana, dan dia meninggal wafat juga di sana, seorang sahabat. Baik, Aiz bin Amr radhiyallahu anhu, satu hari dia masuk bertemu dengan Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad, orang sana. Ubaidillah bin Ziyad ni siapa? Ubaidillah bin Ziyad ni seorang governor. Governor tu apa? Governor tu menteri besar lah. Governor negara-negara yang republik, dia guna governor lah. Kita guna menteri besar ataupun ketua menteri. Ubaidillah bin Ziyad adalah governor Iraq di zaman kerajaan Bani Umayyah, di zaman khalifah yang kedua Yazid bin Muawiyah. Ubaidillah bin Ziyad juga seorang governor yang menyebabkan kematian Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Dan dia memang orang yang samsing, governor yang samsing dan sesamsing-samsingnya. Samsing kan betul, samsing yang saya. Itu cerita dia. Ketika Yazid bin Muawiyah dilantik, Yazid ni dia seorang khalifah yang dibesarkan. Muawiyah dia ada anak nama Yazid, dia dibesarkan di kampung, di Badawi, di padang pasir dengan mak dia. Muawiyah kahwin dengan wanita Badawi. Wanita Muawiyah adalah anak kepada Abu Sufyan bin Harb. Dia adalah khalifah pertama pengasas kerajaan Bani Umayyah.
Setelah habis Khalifah Rashidin, Bani Umayyah naik. Muawiyah yang jadi Khalifah. Baik. Jadi dia ada anak namanya Yazid. Yazid ni dibesarkan dia, Muawiyah walaupun ada istana, bila dia kahwin dengan orang Badawi, bini dia namanya Maisun tak mau duduk di atas istana. Sebab apa? Lemah. Selalu dia buat kerja sendiri, masak sendiri. Orang kampung masak sendiri apa. Tapi tiba-tiba hari mau orang tolong masak, orang tolong gerak, orang tolong mandi, orang tolong baju. Yang duduk di sana, dia kan permaisuri. Jadi semua orang buat baju pun orang buat macam sampai tahap tu dah lah. Mungkin boleh jadilah, boleh jadi. Jadi dia lemah, tak mau, tak suka. Kita mau kan. Orang kampung nak duduk istana. Mana mungkin tobat, duduk seminggu pun jadilah kan. Mau. Orang tolong masak orang lain, mau. Tapi Maisun tak mau. Dia lemah. Lemah, aku nak buat kerja sendiri, nak masak sendiri. Jadi hantar aku balik rumah mak aku balik. Duduklah dalam kemah balik. Tapi diberi nafkah lah oleh Muawiyah. Dan dibawa anak dia Yazid. Jadi Yazid dibesarkan dalam keadaan cara kampung. Cara kampung ni dia punya survival dia lebih, kalau kita kata duduk Malaysia ni, panjat pokok, terjun sungai, tu biasalah. Tapi dia nak jadi Perdana Menteri nanti ni, jadi raja. Dia ni pengganti Muawiyah. Bayangkan, kalau kita tanya, tengok sejarah-sejarah raja-raja di Malaysia apa, mana ada yang panjat pokok, terjun sungai, tak ada. Duduk sana kan, manja-manja kan. Maka dia jadi raja. Ni dah, survival dia berbeza. Hidup kawan dengan yang kita kata orang kampung, kawan dengan kawan-kawan kampung yang kerah yang. Maka bila dia jadi khalifah, sebab tu ramai sahabat yang tak setuju, sebab dia ni orang yang kerah, antara orang yang kerah, tapi masih mempunyai kita kata adalah, kita kata masih ada mempunyai timbangan dia, sebab dia khalifah, sebab dia ada juga diajar oleh Muawiyah. Baik. Jadi bila dia jadi khalifah, dia lantik kawan-kawannya semua samsing. Lebih samsing daripada dia. Antaranya Ubaidillah bin Ziyad. Baik. Ubaidillah bin Ziyad seorang yang cukup samsing. Dia ni menyebabkan kematian Sayyidina Husain. Sayyidina Husain bila dipanggil oleh orang Iraq untuk balik nak angkat dia jadi khalifah juga, tapi kumpulan belah sana, maka dia bertembung dengan di Karbala dengan Ubaidillah bin Ziyad. Dan peristiwa Karbala 10 Muharram, hari Asyura, dan kematian pembunuhan Sayyidina Husain. Betul orang Syiah 10 Muharram dia buat apa? Tu 10 Muharram. Rotan belakang sampai belakang. Dia sebut itu, kita sambut benda kita puasa kan, puasa Asyura. Ahli Sunnah wal Jamaah puasa Asyura. Syiah tu sambut itu 10 Muharram. Kerana apa? Kerana tebus balik dosa depa yang depa tinggal biar Sayyidina Husain kena bunuh dengan tentera Ubaidillah bin Ziyad. Baik. Pada awalnya saya cerita sedikit sebuah ringkas sejarah pembunuhan Sayyidina Husain. Ramai kebanyakan dalam kitab-kitab menyebutkan bahwasanya Yazid yang memerintahkan supaya dibunuh Muawiyah. Itu sebenarnya tak betul. Yang bunuh Muawiyah adalah Ubaidillah bin Ziyad. Dia arahkan tentera dia bunuh. Kerana setelah berunding tak jadi, maka Ubaidillah bin Ziyad kan, kita nak berunding dengan orang samsing, boleh lah. Orang samsing ni dia tak erti bab-bab benda runding-rundingan damai, dia tak erti. Yang dia erti samsing lah. Jadi bila jumpa dengan Sayyidina Husain, runding tak jadi, maka dia arahkan tentera dia untuk pancung kepala Sayyidina Husain. Yazid berada di Dimashq ketika tu, di Damaskus, Syria ni, di Iraq. Tak tahu apa. Yang dia suruh tangkap Sayyidina Husain, bawa balik untuk nak runding. Nak runding. Apa yang kamu nak? Tak puas hati buat. Khalifah nak bagi apa yang tak. Yang penting jangan lawan Khalifah. Itu. Tapi bila berlaku tikam menikam lidah di antara kumpulan Sayyidina Ali dengan kumpulan tentera Ubaidillah bin Ziyad. Sayyidina Ali ni ada 100 orang ya, keluarga dia yang dibawa. Sayyidina Ali pada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ni ada 100 orang keluarga. Dia belakang keluarga dia yang nak main, nak pergi ke Iraq. Yang Ubaidillah bin Ziyad ada 1000 orang tentera. Bayangkan 1000 lawan 100. 1000 tentera lawan 100 keluarga. Bukan tentera, keluarga dia ada lelaki, perempuan dan sebagainya. Maka pertikaman lidah tadi menyebabkan tentera belah sana ni dia tak boleh dengar, dia baran. Terus dia ke depan, terus pancung kepala Sayyidina Husain, maka kepala itu dibawa balik ke Dimashq, ke Damaskus, Syria. Jumpa dengan Yazid. Yazid bila tengok yang dia buka peti kepala. Dia tak gamak, dia pun tak mau bunuh. Dulu Muawiyah dah pesan, sebelum dia jadi khalifah, Muawiyah pesan. Dengan sekian, dengan Sayyidina Husain ni, kalau dia nak ajak bergaduh, jangan layan. Tak payah, sebab dia cucu Rasulullah, jangan berkelahi dengan dia. Jangan. Kalau dia ajak bergaduh, kamu buat bodoh dengan layan. Tapi dengan seorang lagi, Abdullah bin Zubair, yang kalau dia ni nak ajak bergaduh, bincang dia sampai lumat. Ada, Muawiyah dah pesan semua.
Jadi Yazid tak akan membunuh, tak akan arah untuk bunuh Sayyidina Husain. Yang bunuh siapa? Kawan dia. Dan dia marah Ubaidillah bin Ziyad. Cuma dia orang marah dia sebab apa? Sebab dia tak bunuh balik, tak tangkap, tak penjarakan Ubaidillah bin Ziyad. Dia marah dia tapi biar sebab kawan dia. Marah tak setuju, cukup marah, teriak, tapi dia biarkan Ubaidillah terus menjadi governor di Iraq. Baik. Jadi Ubaidillah ni satu governor yang cukup kejam yang hidup di zaman Yazid bin Muawiyah. Lalu bila sahabat ni namanya A'is bin Amrin radhiyallahu anhu, bila dia masuk jumpa Ubaidillah bin Ziyad, dia kata apa? Ai bunai, dia panggil anak, wahai anak. Sebab dia tua dia sahabat. Di zaman Yazid Muawiyah ni, sahabat yang ada hidup ketika ni tua-tua lah semua. Termasuk ketika ni Anas bin Malik. Yang sahabat yang paling last mati adalah Anas bin Malik. Umur dia 99 tahun. Dia meninggal. Maksudnya lepas A'is ada Anas bin Malik. Ni depan ni semua veteran-veteran tua, umur 90 lebih. Dia kata, wahai budak, wahai anak. Dia tak panggil dah lagi benda tuanku apa, yang amat berhormat, tak ada dah. Ya hai anak, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Sabda Nabi kita sambung pada bulan yang akan datang. Bukan bulan yang akan lepas raya. Baca setengah lagi semua lepas raya. InsyaAllah asal tak mengizinkan terlalu panjang. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan diberi umur yang panjang, kesihatan yang baik. Kita bertemu semula nanti pada setelah bulan Ramadan nanti. Baik, sebelum tu saya ada sedikit pengumuman sedikit. Saya ada bawa berkenaan dengan borang Ihya Ramadan daripada Mahat Tarbiyah Islamiah Derang. Ni kita buat kutipan sumbangan untuk Ihya Ramadan untuk kita gunakan untuk inilah buka puasa pelajar dan sebagainya, kita gunakan. Jadi borang ni ada di sini, tuan-tuan boleh nanti boleh koyak di bawah ni, dan tubuh di dalam sampul ini. Sampul ini sama ada tuan-tuan nak push terus pun boleh kalau rajin pejabat push lah, ataupun kalau nak mudah boleh serah kepada Tuan Ilyas kita untuk diberikan, dikumpul. Nanti dia akan bagi saya sediakan telefon, saya akan ambil lah. Ikutlah saya akan ambil setelah dikumpul ni. InsyaAllah bagi tak ada hak nak bagi banyak benda, bagilah sumbangan ikhlas atas hati tuan-tuan ini. Tidak ditetapkan berapa, tak boleh bagi sikit, bagi banyak. Kalau orang lain tak boleh bagi banyak, bagi sikit. Saya tak boleh bagi sikit, bagi banyak. InsyaAllah mudah-mudahan setiap sumbangan yang diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan ini akan mendapat ganjaran yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Nabi sebut malaikat, bila ada dua orang malaikat yang berpagi-pagi mereka ni turun, mereka akan doakan kepada dua golongan. Satu golongan yang suka menderma, satu lagi golongan yang kedekut, yang tak mau menderma. Kata malaikat yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ganti balik kepada orang-orang yang menderma ini, yang menginfak ini, ganti balik harta mereka. Ganti balik setiap yang diinfak, ganti balik. Lalu Allah Ta'ala perkenankan. Dan malaikat seorang lagi pula, dia doa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kau jadikan orang yang kedekut ini, yang mumsik ni yang tak mau langsung buat keluar duit dia, talafa binasa, dia punya harta dia dengan dia sekali harta dia. Jadi itu doa para malaikat, yang mana malaikat ini adalah makhluk yang tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita sama-sama beri sedikit sumbangan dengan ikhlasnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menggantikan balik apa yang telah kita infakkan dengan berlipat kali ganda. 1 dapat balik 10, dan tuan-tuan bagi RM1 dapat balik RM10. Tak dapat di sini, dapat di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu saja apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kurang baik daripada kelemahan dari saya sendiri. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hdina bi hidayatil arifin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tudhhib barakata 'uyubihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nik
Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika.